Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baiklah. Untuk matematik hari ini kita akan sambung dengan bab 2 iaitu faktor dan gandaan. Awak boleh buka pada muka surat 30 lah. Okey, kemudian awak buka muka surat 32. Okey, apa yang dikatakan dengan faktor? Okey, boleh baca kat sini. Hasil daripada penerokaan 1 iaitu suatu nombor boleh dibahagi tepat dengan sebilangan nombor tertentu. Okey, contoh 12 boleh dibahagi tepat dengan nombor 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi, nombor 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 dikenali sebagai faktor ataupun disebut sebagai faktor bagi 12. Okey, secara rumusan, faktor suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Bermakna tiada baki. Okey, kita ambil satu contoh ke atas ni. Okey, kita ambil nombor 4. Okey, 12 bahagi dengan 4 dapat 3. 12. So, tiada baki. Tiada baki bermakna 4 adalah faktor bagi 12. Okey, contoh kedua. Contoh kita ambil nombor 28. Okey. Contoh 28. Okey. 28, faktor bagi 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, 28. Okey. Contoh ambil nombor 7. 28 bahagi dengan 7, awak akan dapat 4. 28 kat sini tiada baki bermakna 7 adalah faktor bagi nombor 28. Okey, faham setakat ni? Okey, good. Okey, contoh kedua. Okey, adakah 9 adakah 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan? Okey. So, awak cek lah. Awak buatlah. Okey, 30 bahagi dengan 9 dapat 3, 27. So, baki lagi 3. Ada baki. Okey, bila ada baki, maknanya ada baki. Bila ada baki, automatik nombor 9 ialah bukan faktor bagi 30. Okey, setakat ni faham ya? Okey, contoh seterusnya. Jika soalan minta awak senaraikan semua faktor bagi 15. Okey, soalan suruh awak senaraikan. So, awak senaraikanlah semua faktor bagi 15. Okey, faktor, nak senang ingat, faktor ni adalah sifir apa? Sifir apa? So, awak buat 15. Sifir apa bagi 15? Sifir 1 ada, sifir 2 tak ada, sifir 3 ada, sifir 4 tak ada, sifir 5 ada, 6 tak ada, 7 tak ada, 8 tak ada, 9 tak ada, 10 tak ada, 11 tak ada, 12, 13, 14. Okey, jumpa 15. 15 ada. Ini dia yang dimasukkan senarai semua faktor bagi 15. Senarai semua sifir bagi 15. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada faktor perdana ya. Faktor perdana ni bermaksud dia ada dua perkataan ni. Faktor satu, perdana satu. Jadi kena faham dua istilah ni. Okey, faktor yang cikgu cakap tadi adalah sifir. Okey, faktor adalah sifir apa? Kena ingat, perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya. Dirinya sahaja. Okey, dua benda ni kena ingat. Okey. Okey, contoh 18. Okey, 18 boleh dibahagi dengan sifir 1, 2, 3,
6, 9 dan 18. Kenapa di sini hanya dikatakan bahawa 2 dan 3 sahaja perdana? Sebab 2 dan 3, 2 hanya boleh dibahagi dengan sifir 1 dan sifir 2. 1 dan dirinya sahaja. 3 boleh dibahagi dengan sifir 1 dan dirinya sahaja. 1 dan dirinya sahaja. Okey, jelas ya? Okey, cuba kita tengok nombor 9. Kenapa 9 ni bukan nombor perdana, faktor perdana? Sebabnya 9 boleh dibagi dengan sifir 1, sifir 3, sifir 9. Ni ada orang lain. So bukan. Kita tak nak ada orang lain kacau. Okey, begitu juga dengan nombor 6. Kenapa 6 bukan faktor perdana? Sebabnya adalah 6 boleh dibahagi dengan 1, 2, 3, 6. Ni ada pengganggu. So, kita tak nak. So, 6 bukan faktor perdana. 1, dia seorang je. Tak boleh. Dia nak 1 dan dirinya sahaja. Maknanya ada 1 lagi. Okey, jelas? Okey, kemudian kat sini. Okey, suatu nombor boleh diungkap dalam bentuk pengfaktoran perdana. Dia boleh diungkap dalam bentuk pengfaktoran perdana, iaitu menggunakan dua kaedah. Satu ialah pembahagian berulang dan satu lagi adalah pokok faktor. Okey, jom kita tengok ya. Okey, kita pergi kepada contoh 3 terlebih dahulu. Okey, contoh 3 menentukan sama ada nombor berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Kita nak tengok sama ada faktor perdana bagi 84 atau bukan. Faktor adalah apa? Sifir apa? Sifir apa? Perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Okey, kita tengok 84 bahagi 2. 2 ialah nombor perdana. Maka 2 adalah faktor perdana. 84 bagi 2 tiada baki. Jadi dia adalah faktor bagi 84. Perdana 2 boleh dibahagi dengan sifir 1 dan sifir 2. Okey, so adalah perdana. Sebab itulah dikatakan nombor 2 adalah faktor perdana. Okey, kita tengok yang bukan. 84 bagi 5, lihat C. 84 bahagi 5. Okey, dapat 1, 5, 34. 6 darab 5, 30. Dapat baki 4. Bila baki 4, automatik 5 ni adalah bukan faktor bagi 84. Jadinya adalah 5 bukan faktor perdana bagi 84. Ingat baik-baik faktor perdana. Faktor apa? Perdana apa? Okey, lihat contoh 4. Senaraikan semua faktor perdana. Senaraikan. Mana bagi semua? Faktor perdana bagi 72. Faktor perdana. Yang pertama, kena cari faktor. Nombor 1. Yang kedua, kena cari nombor perdana. Nombor 2. Okey, dua perkara yang kena buat. Okey, iaitu di mana mula-mula cari faktor. Iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 adalah faktor. Kemudian kena cari perdana. Perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Tolong ingat. Okey, 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? 2 boleh dibahagi dengan sifir 1 dan sifir 2, dirinya sahaja. 3, 1 dan dirinya sahaja. Kenapa bukan 4? Sebab 4 boleh dibahagi dengan 1, 2 dan 4. Ada orang lain, ada pengganggu. So, bukan. Okey. Kenapa bukan 18? Sebab 18 boleh dibagi dengan sifir 1, sifir 2, 3, 6, apa lagi? 9. Okey, 9 dan 18. So, tak nak. Bukan.
Asal ada asal ada selain satu darinya, dia terus bukan perdana. Okey, faham ya? Jelas ya? Okey. Okey, kita pergi pada contoh 5. Kan cikgu kata tadi, pemfaktoran perdana ada 2 kaedah. Satu, pembahagian berulang. Satu lagi adalah pokok faktor. Kita lihat terlebih dahulu berkaitan dengan pembahagian berulang. Okey, contoh ini macam mana dia selesaikan ni? Buat macam ni. 60, buat macam ni. Ambil sifir yang paling kecil. Okey, sifir 2. 60 bahagi 2 dapat 30. 30 boleh lagi bahagi 2. Tak apa, sifir yang sama. Bahagi 2 dapat 15. Kemudian 15 bahagi sifir 3 dapat 5. 5 bahagi sifir 5. Yang last dapat 1. Kemudian awak ambil lah yang bahagian tepi ini. Awak darab 2, darab 2, darab 3, darab 5. Iaitu 60 adalah 2 darab 2, darab 3, darab 5. Okey, senang saja. Okey, yang kedua kita pergi pada kaedah pokok faktor. Okey, pokok faktor. Okey, masih lagi nombor yang sama. Kena macam mana dia buat macam ni? Macam ni. 60 apa darab apa dapat 60? 4 darab 15. Okey, untuk 4 pula, apa darab apa dapat 4? 2 darab 2. 15, 3 darab 5. So, habis. Dah ini yang paling kecil lah. So, kemudian awak ambil yang kat bawah ni. Awak ambil semua kat bawah ni. Awak tulislah. Okey, maka 60 adalah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey, sama juga dengan contoh yang ini. Yang ini. Dia atau apa-apalah yang awak jumpa, dia akan menghasilkan jawapan yang sama juga. Okey, 60 adalah 2 darab 30. 30 darab 2, 60. Kemudian, okey, 2 dah tak ada dah, kecil, turunkan saja. 30 bermakna ialah 3 darab dengan 10. Okey, 2 pun kecil dah, 3 pun kecil dah, 10 bermakna 2 darab dengan 5. So, dah habis dah, kecil semua dah. You ambil. Tulislah. Masih ada jawapan yang sama. 60 adalah 2 darab 3 darab 2 darab 5. Okey. So, ini sajalah untuk hari ini. Cikgu harap awak study lah. Okey, tengok video ni. Tengoklah berulang kali untuk lebih faham ya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.